Salam sejahtera kepada semua murid-murid tahun 6. Apa khabar semua? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat ya. Alhamdulillah, hari ini cikgu akan berkongsi kepada kamu semua tentang subjek pelajaran teknologi maklumat dan komunikasi tahun 6. Okey. Untuk subjek TMK, pelajaran akan bermula dari tajuk yang pertama iaitu pengaturcaraan. Baik, kita tengok pada gambar yang cikgu tayangkan dalam slide ni. Okay. Perbualan di antara penjual di sebuah kedai alat-alat elektrik berkenaan dengan mesin basuh. Penjual itu menjual mesin basuh automatik. Mesin ini mempunyai komputer benam pada peralatan mesin itulah. Tuan hanya perlu menekan satu butang dan mesin ini akan melaksanakan semua proses basuhan. Maksudnya mesin basuh itu melaksanakan kerja-kerja secara automatik. Hanya tekan satu butang sahaja, kemudian semua proses basuhan akan dilaksanakan. Berbeza dengan peralatan mesin basuh yang manual, proses itu perlu dilakukan berulang kali. Untuk basuh kena tekan, untuk keringkan pun tekan lagi sekali kan. Jadi tak samalah automatik dengan manual. Jadi automatik tu ada komputer yang dilekatkan pada bahagian mesin basuh itu. Ada nampak dekat bahagian atas ataupun kat tepi tu ada menu menu untuk tekan start button tu. Itu ialah komputer benam. Komputer benam ini adalah sejenis pengaturcaraan yang dipasang pada peralatan. Tidak semestinya komputer tu komputer riba ataupun komputer meja. Ada juga komputer yang dipasang pada peralatan di rumah ataupun peralatan di mana-mana lah. Okey, apakah keistimewaan mesin basuh ini? Seperti yang diterangkan oleh penjual tu tadi. Awak boleh tahu tak macam mana? Bagaimanakah mesin ini dapat melakukan semuanya? Bagaimana agaknya Okey. Kerana semua itu telah diatur carakan ataupun telah diprogramkan oleh komputer. Okey, seterusnya. Okey, cikgu akan terangkan apa maksud atur cara komputer. Okey, atur cara komputer ialah satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu. Maksud dia ialah, okey, atur cara komputer adalah satu set arahan tu bermaksud ada arahan yang banyaklah Ada dalam satu kumpulan arahan dan arahan-arahan tu mengikut urutan. Urutan tu bermaksud mengikut langkah demi langkah. Dalam contoh yang tadi tu, contoh mesin basuh, ada beberapa arahan untuk membuat proses basuhan daripada langkah yang pertama membasuh dan sehinggalah mesin basuh tu dapat menyelesaikan semua proses basuhan sehingga keringlah pakaian yang ada dalam mesin basuh itu. Okey, sesetengah perkakasan harian mempunyai komputer benam. Komputer benam ni ada dalam peralatan, terutamanya peralatan automatik. Kadang-kadang kita pun tak tahulah sebelum ni ada komputer pada peralatan. Sebenarnya memang dah ada. Kita hanya berasa komputer tu ialah komputer meja ataupun komputer riba sahaja. Tapi sebenarnya ada banyak lagi jenis-jenis komputer. Okey. Komputer benam ini mempunyai atur cara komputer yang menentukan cara perkakasan tersebut berfungsi. Maksudnya dia dah diaturkan ataupun diprogramkan supaya perkakas yang kita ataupun awak semua gunakan tu
dia dah tahu dah apa fungsi yang nak digunakan. Dalam contoh yang mesin basuh tu, dah ada apa fungsi dia, tahulah fungsi untuk membasuh pakaian. Ah, dan kegunaan atau cara ini adalah untuk memastikan pekakas tersebut dapat melaksanakan tugas mengikut tetapan. Telah ditetapkanlah oleh pakar ataupun pereka atur cara, pengatur cara komputer lah, yang ditugaskan untuk membuat coding ataupun atur cara komputer pada peralatan tersebut. Okey, seterusnya. Okey, yang seterusnya kegunaan atur cara komputer. Kita nak tengoklah peralatan-peralatan yang ada di rumah ataupun di tempat-tempat lain lah, seperti di tempat kerja, office ataupun di sekolah ya. Okey, televisyen pintar yang pertama tu awak nampak kan sebelah atas tu, televisyen pintar. Atur cara komputer yang ada pada peralatan ni membolehkan internet dapat dicapai, dapat membolehkan capaian internet dan melakukan pelbagai fungsi interaktif. Fungsi interaktif tu mungkin ada fungsi seperti boleh pergi ke aplikasi-aplikasi yang lain lah Okey. Seterusnya pendingin hawa. Pendingin hawa ni ataupun aircon, selalu kita sebut aircon kan. Sebenarnya dalam bahasa Melayu disebut pendingin hawa Pendingin hawa ni adalah atur cara komputer yang ada pada badan dia yang membolehkan pendingin hawa ni untuk menetapkan, mengesan dan menyelaraskan suhu bilik berdasarkan syarat yang diterima. Apa maksud dia tu Maksud dia pendingin hawa tu akan tetapkan suhu yang sesuai pada bilik tersebut. Jika sekiranya bilik tu telah mencapai suhu yang sepatutnya, dia akan sleep ataupun dia akan berhenti sekejap dia punya proses dia tu. Dia ada waktu dia boleh berhenti sekejap, tapi bukan dah dia stop, cuma proses tu supaya supaya suhu yang ada tu dapat diselaraskan Okey. Yang seterusnya pembersih vacuum robotik. Atur cara komputer yang ada pada vacuum robotik ni membolehkan vacuum robotik ni bergerak membuat pembersihan di kawasan yang ditentukan. Okey, yang seterusnya jam penggera digital. Atur cara komputer yang ada pada jam ni membolehkan menunjukkan masa dan membunyikan penggera dengan pelbagai bunyi. Penggera tu alarm lah, alarm bahasa sebut alarm kan. Alarm tu bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia penggera penggera dengan pelbagai bunyi. Itulah antara contoh atur cara komputer pada peralatan Okey. Seterusnya okey. Peti sejuk pun sama juga nanti awak tunjuk kat buku, rujuk kat buku lah peralatan-peralatan ni Atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan dia menentukan suhu yang sesuai untuk menyimpan makanan. Maknanya dia dah tetapkanlah secara automatik apa suhu yang sesuai. Jadi tuan punya peti ais tu tak perlu dah nak tetapkan berapa suhu dia. Mesin basuh tu sendiri yang dah tentukan dah apa suhu yang sesuai untuk menyimpan makanan. Seterusnya ketuhar gelombang mikro ataupun microwave. Dalam bahasa Melayu ketuhar gelombang mikro Atur cara komputer yang ada pada saya pada badan ketuhar tu membolehkan melakukan pelbagai cara memasak. Kemudian mesin basuh, tadi itulah mesin basuh elektronik tu. Dia boleh mengesan, kalau mesin basuh tu boleh mengesan berat muatan, menentukan cara basuhan, tempoh bidasan dan masa putaran. Semua tu telah ditetapkan, tak perlu dah kita sebagai pengguna nak tetapkan lagi dah. Tekan saja button start tu. Jadi teruslah mesin basuh tu dia akan start dia punya kerja tu. Tak perlulah tetapkan. Dia akan tahulah sendiri berapa setting masa yang
yang ada ataupun tetapan yang telah dibuat. Okey, kita tengok slide. Kebanyakan mesin basuh elektronik mempunyai pelbagai fungsi. Walau bagaimanapun, mesin basuh elektronik juga mempunyai fungsi secara lalai. Dengan menekan satu butang sahaja, mesin ini akan memulakan basuhan mengikut langkah-langkah yang telah diprogramkan dalam atur cara komputer benamnya. Mula-mula, buka penutup mesin basuh dan masukkan pakaian yang hendak dibasuh ke dalam mesin. Tekan butang Start. Mesin basuh akan menganggar berat muatan. Kemudian, maklumat tersebut akan dihantar ke komputer benam. Atur cara dalam komputer benam akan mengira tempoh masa untuk membasuh muatan. Atur cara dalam komputer benam juga akan mengira bilangan bilasan dan bilangan putaran. Apabila semua maklumat ini telah diambil kira oleh komputer benam akan mengarahkan mesin memulakan proses basuhan. Apabila kitaran basuhan telah selesai, komputer benam akan mengarahkan mesin memberhentikan proses basuhan. Ketuhar gelombang mikro mempunyai atur cara dalam komputer benamnya bagi melaksanakan pelbagai fungsi. Tahukah kamu bahawa antara fungsi yang terdapat dalam ketuhar gelombang mikro ialah fungsi pemasa? Untuk menggunakan fungsi pemasa, pengguna memasukkan masa hitung undur yang dikehendaki dan atur cara dalam komputer benam akan memulakan set langkah hitung undur apabila butang Start ditekan. Atur cara komputer yang terdapat dalam komputer benam akan mematikan pemanas dan mengeluarkan bunyi bip setelah hitung undur tamat. Pembersih vakum robotik ini menggunakan pengesan dan isyarat inframerah untuk pergerakannya. Pemancar dan pengesan ini terdapat di beberapa tempat pada badan pembersih vakum robotik. Pemancar dan pengesan inframerah ini akan menghantar maklumat kepada komputer benam. Atur cara dalam komputer benam akan mengarahkan pembersih vakum robotik mengambil sesuatu tindakan berdasarkan maklumat yang diterima. Pengemudi cenuram atau cliff sensor terletak di bahagian bawah pembersih vakum robotik dan sentiasa menghantar isyarat inframerah. Apabila isyarat inframerah tidak dilantun semula ke pembersih vakum robotik, maka pembersih vakum robotik akan mengetahui bahawa ia sedang menghampiri sesuatu cenuram. Pembersih vakum robotik akan berpusing dan menuju ke arah lain. Apabila pembersih vakum robotik melanggar sesuatu objek, penampan yang terletak di hadapan pembersih vakum robotik akan tersentap dan mengaktifkan pengesan objek. Ini akan memaklumkan kepada pembersih vakum robotik bahawa ada halangan di hadapannya. Pembersih vakum robotik kemudian akan melakukan tindakan berundur
berpusing dan bergerak ke hadapan secara berulang kali sehingga ada laluan. Satu set langkah yang telah diprogramkan ke dalam komputer benam pembersih vakum robotik menentukan laluan pembersihan yang harus dilakukan. Apabila kuasa bateri pada pembersih vakum robotik menurun ke tahap rendah, ia akan mula mengesan isyarat inframerah yang dikeluarkan oleh pengecas. Ia akan mengikut isyarat inframerah itu dan dock dirinya ke pengecas untuk dicas.